Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan, alhamdulillah kita mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana masih mempertemukan kita pada malam ini untuk mengisi masa sementara menunggu untuk solat Isyak berjemaah. Alhamdulillah kita telah menunaikan solat Maghrib berjemaah. Semoga segala amal yang kita lakukan akan mendapat ganjaran dan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita mendapatkan nikmat di hari akhirat nanti insya-Allah. Hadirin sekalian, seperti biasa saya memulakan dengan membaca satu potong hadis yang telah pun dibaca pada hari Jumaat yang lalu dalam khutbah yang disampaikan oleh para khatib. Jadi hadis itu ringkas tetapi menggambarkan sikap yang perlu kita lakukan sebagai seorang hamba Allah, sebagai seorang manusia, sebagai salah satu daripada makhluk Allah yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana kita bersama kita ada makhluk-makhluk yang lain seperti haiwan dan juga pokok-pokok dan juga makhluk yang lain, gunung ganang dan sebagainya. Jadi di situ berbunyi ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Yang maksudnya hadis ini daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu an, yang maksudnya orang-orang yang penyayang dikasihi oleh yang penyayang, yaitu ya Allah Subhanahu wa taala. Maka sayangilah makhluk yang ada di bumi, nescaya kalian akan disayangi makhluk yang ada di langit. Dia punya kontras. Kita sayangi makhluk yang ada di bumi, maka kita akan disayangi oleh makhluk yang ada di langit. Jadi hadirin sekalian, ini riwayat At-Tirmizi. Jadi kita tidak ada pilihan. Pilihan kita adalah menjadi orang baik. Itu saja. Kita tak patut jadi orang yang tidak baik. Maka untuk menjadi orang baik, kita amalkanlah segala sifat-sifat baik. Sifat kasih sayang, tolong menolong, suka bantu membantu, suka menyumbang, memberi fikiran yang baik-baik, positif, dan aktif dalam memberikan segala kerjasama kepada kerja-kerja yang baik untuk meninggikan syiar Islam insya-Allah. Jadi mudah-mudahan dengan maksud hadis yang diulang oleh saya ketika khutbah yang hari Jumaat yang lalu, yang tuan pun masih ingat atau tak ingat, itu bukan isu saya lah Jadi isunya kita telah mendengar khutbah itu, khutbah tentang Islam dan kasih sayang. Jadi kita digambarkan kasih sayang sesama makhluk dan kasih sayang manusia sesama manusia, dan juga kasih sayang dengan makhluk-makhluk yang lain, termasuklah apa juga haiwan. Haiwan itu berbagai jenis, binatang yang berkaki empat ke, haiwan yang merayap ke, semut ke, semua itu adalah makhluk-makhluk Allah yang perlu diberikan perasaan kita, melayani. Sebab itu kalau kita nak jadi orang baik-baik, kalau baca banyak-macam maklumat orang-orang baik, sehingga kalau nyamuk yang dah sengat kita yang kenyang-kenyang tu pun jangan dipukul mati, boleh kan? Tapi kita gerak kan, dia kenyang pula tu tampar dia, mati pada muka kamu.
Tapi kalau nak jadi makhluk, biarlah dia dah dapat dalam itu, biar dia terbanglah, dia nak pergi mana dia pergi, kan. Itu kalau sampai peringkat tinggi lah. Tapi kita tak sampai, geram macam tanpa habis, mati habis, kan. Jadi mudah-mudahan hadirin sekalian, ya, kita nak jadi orang baik. Jadi kita nak jaga hati kita, jaga perasaan kita, jaga ilmu kita, jaga tingkah laku kita. Jadi di antara tingkah laku dan perasaan itu ialah kita nak buangkan sifat ujub dan riak yang ada dalam diri kita. Jadi ujub dan riak ni adalah dua perkara yang sering melanda dan sering bertarung dengan kita. Yang kita katakan tak semena-mena kita jadi ujub. Kita mungkin boleh kawal riak atau tak boleh kawal, bergantung kepada kekuatan, kepahaman dan keyakinan kita terhadap amal-amal yang akan mendapat nilai Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks maksud riya itulah sikap suka menunjuk-nunjuk. Ya. Menunjuk-nunjuk ni tak kiralah amal ibadat ke, pakaian ke, harta benda ke, mungkin juga fizikal kita, ya. Tinggi, rendah dan sebagainya. Jadi itu perkara yang boleh menyebabkan seseorang itu menjadi riak, ya, dia bangga dan menunjuk-nunjuk tujuan untuk mendapatkan pujian, sebab dia bukan lagi tujuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu persoalannya. Itu sebab dikatakan riak itu menjadi satu penyakit hati yang hanya diri Tuhan yang berkenan, diri punya, diri sendirilah yang menentukan apakah tujuan kita nak tunjukkan sifat-sifat itu. Kata Imam Al-Ghazali, riak itu boleh berlaku kepada beberapa perkara, antaranya ibadat. Ya, kita riak dengan ibadat kita. Tak kira lah, ibadat solat, puasa, ni musim haji, pergi haji. Orang tanya pergi dengan apa, haji apa ni, haji tabung haji kan? Ya, tabung haji. Tapi package lah, package tu sebut pula nama company. Orang tak tanya lagi berapa harga, dia sebut harga dia sekian-sekian. Jadi itu nak tunjuk dia ada duit, tak apalah. Jadi apa tujuan dia cakap? Kalau tujuannya sekadar nak maklumkan, okey, tapi di bawah pada makluman tu ada tak gambaran? No, jangan main-main tu. Ni package ni sekian-sekian ringgit tu, kan? Tabung haji bagi subsidi sekian ringgit, kita tambah lagi dengan package sekian ringgit. Itu maksudnya. Jadi ibadat tak kira lah, ya. Boleh riak, manusia boleh riak. Dalam ilmu pun tak kurang juga, ilmu riak. Dia sekian-sekian, belajar sekian-sekian, baca buku sekian-sekian, dia jadi riak. Di buku dia aku dah baca habis lah, pada kulit ke kulit, aku nak baca buku satu lagi. Tujuan apa kita maklumkan? Balik kepada innamal a'malu bin niyyat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita kena ingat, ya, ibadat, amalan, ilmu, ucapan kita cakap ni, ya, kita berkata-kata, kita menyampaikan nasihat ke, pandangan ke, teguran ke, ada dia punya niat. Jadi itu semua boleh menjadikan kita riak. Kata aku duduk boleh cakap mana orang lain tak boleh, salah. Jadi nak harapkan pandangan, ya. Kemudian cara berzuhud kononnya lah pun boleh riak juga. Jadi mungkin kita boleh tutup, tapi nanti kita mungkin ujub. Tetapi kata Al-Ghazali, mungkin riak juga boleh berlaku kerana ada pangkat. Kalau kita kerja dapat pangkat, grade sekian-sekian. Kalau dalam masyarakat jadi ketua sekian-sekian. Kalau dalam parti pun ada jawatan sekian-sekian. Dalam NGO mungkin itulah pengurusi, presiden dan sebagainya. Ini semua boleh menyebabkan seseorang itu menjadi riak, ya. Pencapaian belajar sampai tinggi, dapat hadiah itu markah 4, grade GCGPA, orang dapat 2,5, kita dapat 3.489 atau yang 4 flat. Itu boleh menyebabkan kita riak, Jadi itu semua kata Imam Al-Ghazali, ada kebolehan kita, capability seseorang itu tak sama. Ini kebolehan boleh juga menyebabkan seseorang itu jadi riak, ya. Dan mungkin juga rupa bentuk, ya, rupa muka pun juga ada boleh riak, macam-macam. Itu
Itu kata Imam Al-Ghazali. Dan apa lagi, suara boleh juga dia, suara ya, suara sorak basah, suara merdu, boleh tarik lagu, beberapa harakat lagu semua boleh. Lagu katakan lagu Dendang Sayang, lagu Nahwan, Bayati, Siqah, semua tarik boleh. Itu semua ya. Dan organisasi yang kita, malahan orang boleh riak dengan sekolah yang dia belajar. Sekolah tu sekolah asrama penuh kan. Oh ni geng saya ni, di sekolah asrama penuh. Tak payah salah. Atau universiti tempat dia belajar. Oh ni universiti kami. Jika main-main, universiti ni salah satu universiti yang ternama, yang tertua, whatever. Ini nak jaga tuan-tuan. Innamal a'malu binniyat. Jadi nak kena jagalah perasaan-perasaan ini, kata Imam Al-Ghazali. Di antara punca-punca, kita boleh fikirlah, luaskan lagi konsep-konsep itu. Bagaimana kita, di mana kita, apa tujuan kita, nak dapatkan pujian Allah atau pujian manusia. Jadi sanjungan daripada orang lain, bukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab rugilah kita ya. Jadi itu persoalan yang kita katakan tadi. Mungkin juga kita boleh kawal. Kita tak riak dalam semua yang kita sebut tadi tu. Kita steady, kita tawaduk, kita low profile, orang tak kenal pun tak apa, kita tak ada masalah ya. Ya, tetapi tuan-tuan, satu lagi penyakit yang mungkin payah nak lawan ialah ujub. Ya, ujub ini dia kagum dengan diri dia. Tak sebenar-benar ya, dia merasa tiba-tiba dalam hati dia berkata, aku ni hebat juga. Orang tak katakan dia, dia yang kata pada diri dia ya. Dia kata aku ni ya, kagum, merasa hebat. Dan setiap amal yang dilakukan tu dia kata, oh ya, aku ni rajin juga sembahyang malam. Dia perasan sendiri dengan diri dia, dia ujub. Itu juga menyebabkan ibadatnya menjadi masalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Ya, ilmu juga begitu, kagum dengan ilmu dia. Begitulah riak, ujub ni dia berpasang-pasangan. Dia ada ketika dia boleh kawal riak, tapi dia tak boleh kawal ujub. Jadi persoalan-persoalan yang kita hadapi dan perasaan kagum ini ya, memanglah kerja iblis ya. Dia duk merasuk dan menghasut dan menyebabkan kita tewas kerana kita ada nafsu. Nafsu kita juga ingin dipuji, nafsu kita juga ingin dipuja, nafsu kita juga ingin dihormati. Ya, nafsu kata, awak ni hang ni bagi sumbangan ni, nak korban ni, hang sekok lembu, orang tak bagi ucapan apa-apa. Allah, sekok lembu RM5,000 lah kan. Satu bahagian 700 atau 800 atau whatever. Ataupun kita bagi sumbangan untuk semua petugas-petugas korban, kita bagi sumbangan, bagi t-shirt promo belakang tu, iklan. Tak apa. Yang penting innamal a'malu binniyat. Tujuan kita untuk apa? Kalau untuk tujuan nak berlumba-lumba buat kebaikan, okey, tak ada masalah. Tapi kalau dalam sumber itu, dalam pada itu ada terpalit dengan suatu perasaan akulah dan orang lain tak boleh buat. Jadi berhati-hati dengan dua perkara ini, iaitu riya dan ujub yang saling bergantungan antara satu sama lain. Sama ada kita boleh menewaskan dua-duanya, salah satunya terbaik boleh tewaskan kedua-duanya. Dan yang penting kita balik kepada tujuan kita hidupnya untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, tak lebih dan tak kurang daripada itu. Kerana yang penting ialah kita nak dapat balasan yang muktamad daripada Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita meninggal dan kita kembali ke alam akhirat, yang di sana adanya mahsyar yang kita tak tahu bila. Bayangkan manusia pertama yang hidup sampai sekarang, mereka transit di alam barzakh sana ya. Jadi ada sekalian, mudah-mudahan kita dapat mengambil iktibar, mengambil pengajaran, mengambil ibrah daripada dua perkataan yang kita diajar ketika kita di sekolah dulu, mengambil subjek pengetahuan agama Islam ataupun prinsip Islam ataupun apa-apalah ya. Dalam SPM kita lulus dapat A, jadi kita nak kena amalkan, kita nak kena laksanakan, kita nak kena lawan perkara-perkara yang boleh menyebabkan amal kita tertolak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kalau amalan kita tertolak
kita tak ada nilai lah di segi nantinya di akhirat, tak mendapatlah balasan-balasan yang sepatutnya, ya. Jadi oleh itu kita hendaklah jadi orang yang ikhlas. Yang ikhlas itu saya pernah sebut banyak kali, saya ulang saja, seperti akar pokok yang tertanam dalam bumi, yang dia memberikan segala kekuatan pada pokok tu. Pokok tu pun tak tengok akar tu, dan akar tu pun tak tengok batang dan daun di atas. Wah, Masya Allah. Kalau kita boleh begitu, hebatlah, ya. Jadi akar pokok, ya, yang mencucuk bumi, ikutlah pokok tu, pokok akar serabut ke, akar tunjang ke, ya, pokok akar kangkung dalam air, rumpai-rumpai itu semuanya akar itulah yang memberikan sumbangan makanan, protein ke apa semua kepada pokok itu, untuk pokok itu hidup dan pokok itu subur, ya. Dan orang yang ikhlas itu, kata Imam Syahid Hasan Al-Banna, ibarat pokok buah, ya. Jadilah seperti pokok. Saat orang membaling kayu ke batu ke punggal ke nak ambil pokok, ya, dan dia bagi jatuh buah dia yang renung itu, pokok pelam, contoh senang kan, mempelam. Kita nak ambil pelam, kalau saya di kampung dulu masa budak-budak, punggal je lah, ambil kayu baling ada jatuh, kita makan. Dan pelam itu tak rasa marah pun, tahun depan dia berbuah lagi. Dia tak kisah hampa ambil aku dengan punggal ke, dengan jolok ke, dengan apa semua, aku tetap, ya, pokok tu memberikan buah yang sedap. Kalau buah macam lah, kalau kuini lah, ya. Kalau durian jarang orang jolok kan, tunggu jatuh. Sekarang zaman durian. Jadi apapun itu, ibarat yang kita kena fahami dan kena kita amalkan, kita kena lakukan untuk jadi orang baik. Walaupun kita dah menunaikan solat, puasa, zakat, haji, tapi lebih daripada itu, seluruh aktiviti kita adalah hendaklah dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dan sekalian, dalam konsep perbincangan kita malam ini, saya ingin menyambung sedikit lagi tentang keistimewaan Islam. Sebab tajuk iklan kuliah itu Islam nan indah, kan? Islam itu indah, Islam itu cantik, Islam itu menyelerakan, menyenangkan, Islam itu menyeronokkan, Islam itu membahagiakan, Islam itu, ya, melapangkan fikiran dan berbagai-bagai kebaikan agama ini yang dikatakan. Kerana apa ianya demikian? Kerana Islam adalah agama yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala, agama langit, agama yang diturunkan oleh Allah melalui rasul-rasulnya, dan contoh-contoh kehidupan itu dilakukan oleh rasulnya. Dan kita beruntung kerana kita melihat riwayat dan sejarah kehidupan Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah pun memberikan contoh teladan dan diikuti oleh para sahabat baginda yang besar, yang hebat, dan juga ulama-ulama salaf yang berdekatan. Para sahabat yang ribuan itu, ya, para sahabat Rasul yang begitu ramai, yang kita boleh ingat nama dan tak boleh ingat nama, kita boleh carilah dalam Google, boleh carilah sumber-sumber tulisan, yang mereka nampak sendiri dengan Rasulullah bagaimanakah kebaikan-kebaikan yang dilakukan, hasil daripada didikan Allah Subhanahu wa taala kepada baginda. Jadi Islam itu unik dan dia amat indah, ya. Dia amat hebat dan tiada keraguan-keraguan tentang syariatnya, kerana ianya turun dari langit dan dibawa oleh manusia yang dilantik khas oleh Allah SWT, yang dipanggil sebagai Nabi atau satu grup lagi sebagai Rasul. Dan itulah yang kita dapat hari ini, dan Islam itulah yang kita pegang, yang kita amalkan, yang kita lakukan. Jadi Islam itu adalah satu ideologi yang pahamannya dan keistimewaan dia itu sangat hebat, kerana dia adalah agama Rabbani. Itu tidak keraguan. Kita tak perlu ragu. Kita akan baca Quran, kita akan jumpa ayat-ayat dan juga Rasul menyebutkan hadis-hadisnya. Dua perkara yang kita ikut, insya-Allah kita selamat di dunia dan di akhirat, ya. Jadi ianya bukan ciptaan manusia, maka tentulah agama ini akan tetap kuat dan tetap
dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam tempoh yang begitu lama, sejak 1400 tahun yang lalu. Sebelum itu lagi, dengan Rasul, Nabi dan Rasul yang sebelum itu, disempurnakan Islam oleh Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan ya, prinsip dan nilai dan kekuatannya dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah, itulah keberuntungan ya. Kita katalah begitu, orang tak mau ikut, itu bukan soal kita. Cuma kita nak sampaikan kepada mereka tentang keistimewaan Islam ini dengan bahasa-bahasa yang disebut oleh Hamka, bahasa rahmah, bahasa kasih sayang, bahasa hikmah, bahasa yang memujuk, bahasa yang merayu, bahasa yang mengingatkan. Macam-macam istilah kita boleh guna, bukan untuk kita sumpah seranah, maki hamun ketika kita berdakwah. Maka itulah orang tak mau terima agama kita ya. Jadi Islam itu ia lengkap sempurna, syumul. Kalau tadi Rabbani, keduanya dia syumul, dan dia agama yang punya pandangan-pandangan yang serba sempurna dalam semua aspek kehidupan ya. Yang perkara sekecil-kecilnya sehingga ke sebesar-besar perkara. Yang sekecil-kecilnya kita nak melakukan amal-amal harian kita, apa, membuang ranting pokok, apa, kalau kita lalu di jalan, kata hadis itu, kalau ada benda-benda yang menghalang manusia, kita alih. Nampak macam kecil kan, kalau ada duri kita alih, kita dapat ganjaran kerana kita menyelamatkan manusia lain daripada kesusahan-kesusahan. Atau sekecil-kecil ibadat, kita masuk tandas, kita ada prosedur masuk dengan kaki kaki kiri dulu, kemudian kita baca doa, kemudian kita keluar balik dengan kaki kanan. Itu detail-detail perbuatan ya, yang dikatakan syumul, lengkap. Ketika kita masuk masjid atau surau ada doa, kita keluar ada doa, itu semua adalah proses kelengkapan kehidupan beribadat. Sebab semuanya ialah ibadat. Di samping ibadat khusus, maka ibadat-ibadat lain dikira sebagai ibadat. Seluruh kehidupan kita adalah merupakan ibadat. Kita naik kereta, kita parking lot, itu parking kiri kanan, macam kita belajar masuk driving school ya, sekaki kanan, sekaki kiri masuk kereta ini. Kalau kereta tu kecil, dua kaki kanan, dua kaki kiri masuk, bukan dua lot kita masuk tengah-tengah. Itu namanya, nak kata apa ya, dalam bahasa orang Kedah kita kurang ajar. Itu namanya belajar ke memandu, mesti masuk lot itu ikut panduannya. Jadi kalau dua lot kita pakai satu seorang, itu artinya mementingkan diri sendiri, tak pedulikan orang lain. Islam tidak mengajar begitu. Jadi seluruh perkara-perkara kecil, besar, hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan diajar oleh Islam, syumul ya, dan seterusnya. Islam itu tetap, dia tak berubah. Hukum yang tetap itu tetap, yang berubah adalah hukum-hukum ranting. Jadi hukum solat maghrib 3 rakaat tadi, daripada dia mula turun dulu sampai sekarang, sampai hari kiamat nanti, solat maghrib itu 3 rakaat lah. Kalau nak di jamak takdim ke jamak ta'khir kan, tak boleh dipendekkan ke 2 rakaat. Itu hukum tetap, dia salat ya, merujuk kepada sifat dia itu solat. Kalau nak pergi buat haji, pergi Mekah dan Madinah. Di Madinah tu ziarah, pergi Mekah tu nak wukuf di Arafah, bermalam di Mina, Arafah dan sebagainya, tawaf di Kaabah. Tak ada tempat lain nak pergi. Nak ziarah Rasul kena pergi Madinah, tak ada tempat lain. Tidak ada Kaabah lain, tidak ada makam Rasul yang lain. Begitulah dia, sebab dalam hal-hal tertentu dia tetap, dalam hal-hal tertentu dia murunah, ada sifat-sifat kelonggaran, sifat-sifat fleksibel, sifat-sifat buah suai ya, tuan-tuan. Wakil dia juga ada realiti dia. Wakil orang Melayu kalau main masjid pakai baju yang kita pakai malam ni lah, pakai baju Melayu, pakai jubah, pakai plekat ya. Kita naik mimbar jadi pegang tongkat, letakkan kita punya redak atas bau ke bubur, pelombong kepala ke apa kan. Tiba-tiba satu hari kita suruh budak pakai t-shirt jadi khatib, bukan? Nanti jadi caca merbah nanti. Ni tadi nak baca khatib, jadi khatib tu budak pakai t-shirt selok ketat. Sah tak sah? Guna dia fikir dia bola. Bak wakil di sini kena pakai jubah atau pakai je Melayu, pakai plekat. Bukan tak sah, jadi tak timbullah bincang. Penin tanya ustaz, panggil 2-3 ustaz ni, tadi khatib kita tu lain macam, rambut panjang macam. Padahal dia baca ittaqullah, dia baca alhamdulillah,
Dia baca syarat rukun semua, dia baca tiap khutbah jaiz, tak masalah. Ada wakil, realiti dia. Kita beginilah orang Melayu kita, imam orang Banjar ke orang Jawa ke, kita dah beginilah, kita dah selesa. Realiti dia, kita bersifat murunah, bersifat fitrah. Kita faham sini ialah alam kita. Jadi kita kena menghormati wakil itu supaya tidak menjadikan fitnah kepada. Pertama, dia tidak salah. Orang yang ada ilmu ni dia jangan cepat menghukum. Dia orang tak ada ilmu yang cepat nak hukum. Jadi kalau kabut. Jadi sebenarnya kita kena luaskan ilmu kita. Sebab tu Islam dia apabila kita nak bercakap sesuatu, ilmu kita kena luas. Rujukan kita kena banyak. Ya, maklumat mazhab kita kena komplit. Ya, persoalan apa kata mazhab Hanafi, Hanbali, Syafi'i, ya. Semua tu kita kena faham untuk membanding-bandingkan fiqh yang kita amalkan pada setiap hari, ya. Biar itu dia juga sederhana. Islam ini sederhana, dia tidak terlalu melampau, tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu longgar, tidak terlalu ketat, dan dia sesuai di mana-mana. Dia ikut. Sebab yang penting tadi solat maghrib memang 3 rakaat di pergi Mekah ke Madinah ke England ke London ke New Zealand ke. Sama anda sembahyang itu sembahyang yang siangnya panjang, malamnya pendek, itu nasib di kutub utara, kutub selatan. Masa siangnya tak sama. Kita sini alhamdulillah agak balance, senang nak adjust. Jadi tetap dengan naik udara pergi dulu sibuk orang kita punya angkasawan naik atas 10 tahun yang lepas sebelum nak naik kita ajar dia macam mana nak solat, macam mana nak amadal. Dia naik dulu dalam pesawat. Masih ingat kan 10 tahun yang lalu. Saya berada di tempat pelancaran, ya, mufti-mufti pun berpetua lah, ini nak naik macam duduk dalam kapal tu dengan pakaian macam mana, berak kencing macam mana, semua ya semayang kena buat. Bayanglah macam mana dia nak tahu waktu tu berapa. Dia ada alat teknologi, gunalah, ya, panduan-panduan, sama ada waktu tu siang ke malam, itu ilmu. Jadi semayang kena buat, ya. Dia bersifat wasatiyah, sederhana dan boleh dilakukan walau berapa hari duduk di langit, di angkasa, semayang kena buat. Nak tahu pukul berapa, kena ada alat-alat teknologinya. Jadi semua itu dibekalkan. Dan nak makan apa? Makanlah tablet-tablet yang boleh kawal perut supaya tidak mengkedah tak berak, tak kencing, payah. Tapi itulah, nak memajukan sains dan teknologi kena ada pengorbanan, dan mereka telah melakukan itu semua. Bukan setakat kita, orang lain lebih awal lagi melakukan perkara-perkara seumpama itu. Jadi ianya bersifat alamiah, seluruh alam, seluruh dunia. Kita pergi mana jumpa sahabat-sahabat Islam kita, dan mereka mengucapkan kalimah-kalimah yang sama ketika solat, ya. Fatihah itulah yang dibaca, niat dalam hati itulah yang disebut sebagai nak solat maghrib ke, nak solat zuhur ke, dan sebagainya. Jadi hadirin sekalian, kita beruntung kerana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita suatu agama yang sempurna, yang dicontohkan kehidupannya oleh Rasul SAW bersama para sahabat, yang telah pun begitu luas empayanya ketika Islam itu sedang gemilang. Dan kita melihat nostalgia itu, kita menyebut zaman lampau sebagai zaman terbaik, ya. Hari ini kita melihat sendiri bagaimana sifat-sifat itu, ya, yang dikatakan tadi sifat insaniyah, kemanusiaan sejagat yang menyayangi makhluk, manusia dan juga makhluk-makhluk yang lain, hayawan yang berbagai jenis. Jadi hadirin sekalian, mudah-mudahan kita dapat memahami pentingnya keindahan Islam itu dan beramal dengan keindahan itu, syariat. Dan nak menjadi orang baik, kena sentiasa berperasaan baik dan banyak memaafkan setiap perbuatan-perbuatan yang kalau kita dikasari, dijahili. Dijahili ini maknanya kita diperlikan, diperbodohkan. Kita jawablah dengan memberikan doa-doa kepada mereka.
Tu yang saya katakan tadi, mampukah kita berbuat demikian? Dalam rumah kita balik nanti malam-malam, kita bangun solat tahajud, kita baca Quran, kemudian kita angkat tangan kepada Allah Ta'ala, kita mendoakan mereka-mereka yang tadinya di waktu siang melakukan perkara-perkara yang tak patut, tak sesuai, tak setara, dan kita tidak membalasnya, tapi kita memohon dan kita merayu kepada Allah di waktu malam. Ya, itu adalah satu yang cukup hebat dan cukup mulia jika kita mampu melakukannya. Kalau tak mampu, tak apalah, kita melatihlah diri kita, ya, memaafkan mereka di waktu yang dia pun tak tahu. Kita hanya dengan Allah saja kita berdoa, kita mohon, dan akhirnya nanti insya-Allah Allah akan memberkati kita. Allah akan memberikan kekuatan kepada kita. Allah memberikan hidayah dan petunjuk kepada kita untuk keberkatan, untuk kita mendapat petunjuk yang terusnya menjadi manusia yang akan mendapat ganjaran terbaik daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Islam itu juga realistik. Realistik ini artinya memahami wakil. Jadi saya katakan tadi, Allah SWT kalau nak jadikan kita ni satu kaum, boleh je. Apa masalah bila Allah SWT? Dia boleh menjadikan kita ni berbagai-bagai. Lagilah susah daripada nak jadikan kita ni satu kelompok. Ya, kalau Allah katakan dalam dunia ni ada satu bangsa je, bangsa tu Melayu. Melayu. Di Arab Melayu, di Sudan Melayu, di Indonesia Melayu. Allah boleh buat daripada awal penciptaannya dulu. Namun Allah menjadikan manusia ini berbagai-bagai bangsa, berbagai rupa, untuk kita lita'arafu, berkenal-kenalan, berkasih sayang, dan mengetahui bahasa-bahasa yang berbagai-bagai, bahasa-bahasa manusia dengan bahasa-bahasa dengan binatang-binatang yang juga berbagai-bagai. Yang binatang-binatang ni lebih yakin dengan rezeki Allah SWT. Tengok burung, waktu pagi dia keluar, waktu petang dia balik, besok dia keluar lagi, lepas tu dia balik lagi, dan dia tetap mendapat rezeki itu kerana Allah dah tentukan nak dapat rezeki itu, burung kena keluar. Itulah yang ulak sawah pun keluar juga ulak sawah pun keluar cari makan, kita pun jadi terkejut, rosak pula tu kan, masalah. Jadi itu adalah reptilia yang Allah jadikan. Dok tengok kita ni, kita takut ulang kan? Kita takut Allah, ya memang takut ulang kan, sebab sensitivity dan tabi'i kita, tengok benda yang pelik sikit, tengok yang ni sikit, kita jadi takut. Takut tu bukan takut apa? Takut kita tak faham apa dan nak negotiate dengan dia, tak tahu bahasa ulang kita tak ada. Kalau ada bahasa kita bagi ni, jangan kacau aku, tempat lain lah, dia pun jalan kan. Kalau boleh cakap dengan ular tu, okay. Jadi kena belajar dengan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dia hebat, dia boleh bercakap dengan haiwan-haiwan, dengan semut dan sebagainya. Jadi kita tak ada, jadi kita adalah prinsip-prinsip dan petua-petua yang kita diajar oleh orang tua-tua, iaitu carilah ilmu tu. Jadi yang kita nak bagi tahu ialah kita ni balik kepada sifat kasih sayang tadi, sifat orang baik, sifat sanjung menyanjung, hormat menghormati, sifat memaafkan, sifat yang dikatakan boleh menyebabkan orang tertarik untuk mengenal Islam. Contoh kalau kita nak tengok orang lain berdakwah dan kita berdakwah, kita boleh bandinglah. Saya sendiri mengakulah, takat boleh ceramah je lah. Nak ajak orang Islam tu tak ada rekod lagi yang masuk hidayah. Tetapi ada orang lain di tangan dia, dengan hidayah dia, dengan usaha dia, Allah izinkan orang mengucap di depan dia. Di masjid negeri tu kan, di depan tu ada satu pejabat informasi Islam yang sahabat-sahabat saya lah ada kat situ, yang setiap minggu ada mengislamkan orang. Tak kira lah orang Jepun, orang Korea, orang India, orang Cina yang datang belajar bagi penerangan, dengan sebab mungkin dia dah kaji Islam ni lama, cuma nak jadi sebab dia singgahkan informasi tu, ya. Jadi mereka beri penerangan, dia kata saya nak convert, ya. Kita tak masalah, ucap la ilaha illallah, dia ucap selamat satu. Jadi mereka tu banyaklah mengislamkan orang. Jadi kalau tuan-tuan tak ingin, bolehlah pergi tengok macam mana setiap hari pejabat tu buka di depan masjid negeri tu, ya, pusat informasi, ya. Jadi ini satu kerja yang kita kena istiqamah melakukannya, menyempurnakannya, melaksanakannya, menyampaikannya, ya. Kita ingin dalam dunia ini kalau boleh semua orang jadi baik. Itu adalah tugas Islam, tugas
pendakwah. Kita tidak perlu menghukum-hukum ini neraka lah, tentang lah. Apa kerja kita? Apa kerja kita? Kerja Allah Ta'ala. Kerja kita lah mengajak, ya, dan menyeru, dan mengingat, dan menyampaikan. Jadi itulah saja tugas yang kita ada. Kalau mereka jahat macam mana pun, kita doa kepada Allah Ta'ala, ya. Ya Allah, ini mungkin kelemahan aku lah, aku tak mampu lah nak berdialog, nak menyampaikan. Jadi malam-malam mintalah pertolongan Allah. Ya Allah, berilah aku lagi hikmah kebijaksanaan dan juga keupayaan untuk menyampaikan. Begitulah kita, ya. Itulah da'i, begitulah pendakwah, begitulah penyampai, begitulah pengingat, begitulah Rasul SAW ketika baginda menyampaikan Islam, penuh dengan segala cabaran dan rintangan, tetapi Rasul SAW tidak pernah kecewa, malah terus mengadu kepada Allah Ta'ala dan memberikan tenaga, pikiran dan usaha berterusan untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi hadirin sekalian, siapalah kita, mudah-mudahan kita dapat kekuatan, dapatkan suatu semangat setelah kita memahami Islam yang indah itu, yang kita lihat sendiri daripada sejarah-sejarah kegemilangan dan juga sejarah-sejarah perjuangan dan sejarah pengorbanan yang dilakukan oleh para sahabat dan mereka-mereka yang digelar sebagai pejuang-pejuang dan pendakwah-pendakwah dulu, kini dan selamanya, tetap memberikan segala harta benda mereka untuk menyampaikan Islam supaya Islam itu diterima oleh masyarakat dan akhirnya manusia semua kalau boleh masuk syurga supaya neraka itu kosong kalau boleh. Tapi kita tidak memikirkan itu, kita cuma menyampaikan, kita cuma menyeru, kita cuma mengingat, dan kita berkelakuan yang saya katakan, kita sentiasa menunjukkan hikmah, kebijaksanaan, kasih sayang, ramah mesra ketika menyampaikan pada risalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana Islam itu adalah merupakan suatu agama yang sentiasa memberikan contoh. Kalau kita kaya, kita kena bagi sumbangan. Pertama, zakat, itu wajib 25% daripada pendapatan. Keduanya, sumbangan-sumbangan, derma, sedekah dan bantuan, ya. Kerana itulah kehebatan orang yang ada duit. Orang yang tak ada duit, cara tak ada duit, dia berkasih sayang dengan memberi ucapan salam, memberikan pertolongan, memberikan tenaga, kerjasama dan bersangka baik dengan mereka-mereka yang Allah lahirkan, mentakdirkan. Kerana balik akhirnya kita ingat takdir kita ini adalah takdir yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Ada orang bijak pandai, ada orang yang kaya raya, ada orang yang fizikalnya hebat, ada orang yang pangkatnya tinggi, ada orang yang kurang sedikit. Jadi itu semua adalah takdir dan suratan yang Allah tentukan kepada kita. Mudah-mudahan memahami mukaddimah ucapan saya tadi dengan hadis tentang kasih sayang dan juga sifat-sifat yang tak elok, yakni ujub dan riak, dan kita memahami Islam yang syumul, yang itulah tugasan kita. Maka mudah-mudahan kita dapat beramal dan kita mengharap satu saja, iaitu keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tak lebih dan tak kurang dari itu. Dengan redha Allah itulah kita akan mendapat rahmat insya-Allah, dan nanti kita dapat husnul khatimah dan kita masuk dalam transit ke alam barzah dengan semangat mendapat nikmat-nikmat yang lebih awal, ya, diberikan kenikmatan di dalam alam barzah dan seterusnya di alam mahsyar, mudah timbangan, mudah diberi balasan yang cepat untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi hadirin sekalian, apa yang baik itu dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang lemah dan kekurangan itu kekurangan saya, dan jika ada izin kita jumpa lagi bulan depan dan kita bercakap lagi tentang keindahan Islam itu dalam aspek-aspek yang lain yang menggambarkan kita ini amat beruntung, amat bertuah, ya, kerana menjadi orang Islam. Ada orang mencari Islam, kita lahir sejak Islam. Maka jagalah Islam itu, tunaikanlah syariatnya, yang dikatakan bertakwa itu buat yang baik, tinggal yang tak baik. Jadi jangan disuruh kita buat, yang dilarang kita tinggalkan. Kedua-duanya berjalan serentak. Menjadi dai, kita sentiasa menyeru kepada kebaikan, kita mencegah kepada kemungkaran, ikut daya upaya yang kita mampu, ya, sehingga akhirnya kita mencegah dalam hati. Mudah-mudahan Allah terus memberikan kita kekuatan itu, dan kita akhiri dengan mengucap tasbih farah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.